Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Terjun udara adalah sukan yang berbahaya walaupun ia tidak begitu berbahaya seperti yang kita bayangkan. Kemalangan payung terjun boleh berlaku pada bila-bila masa. Sejak era Perang Dunia Kedua, banyak kemalangan payung terjun dicatatkan dalam sejarah di negara kita. Payung terjun digunakan dengan betul pada 99.9% sepanjang masa. Walaupun peralatan terjun udara kerap dinilai dan diganti, perkara yang tidak dijangka boleh berlaku. Malah payung terjun yang kelihatan dibungkus dengan betul juga boleh gagal. Dengan 1 dalam setiap 1000 payung terjun tidak selalu beroperasi pada kecekapan 100% dan kira-kira 1 daripada 100,000 lompatan oleh penerjun terlatih penuh berakhir dengan kematian. Sebaik saja payung terjun gagal, pengalaman membantu peluang bertahan, tetapi nasib juga menjadi penentuan. Berikut adalah kemalangan melibatkan aktiviti payung terjun di dalam negara kita. Pada 30 Disember 2022, seorang peluncur layar maut selepas diterbangkan angin beberapa meter sebelum tubuhnya terhempas di cerun konkrit di kawasan Lebuh Raya, Pen Borneo, Kampung Keliangau menggatal. Menurut saksi kejadian, dalam kejadian yang berlaku lebih kurang jam 2 petang itu, lelaki berumur 26 tahun tersebut baru saja mendarat bersama seorang penumpang selepas melakukan penerbangan daripada Bukit Kokol. Tiupan angin kuat secara tiba-tiba menyebabkan badan mangsa yang masih terikat dengan payung terjun terpelanting sehingga terhempas di cerun konkrit sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh petugas kesihatan akibat cedera parah. Walau bagaimanapun, sebelum insiden itu berlaku, mangsa sempat membuka tali keselamatan yang mengikat penumpangnya sejurus mendarat. Dalam kejadian tersebut, mangsa dikatakan membawa seorang penumpang meluncur menuruni bukit dari kawasan Bukit Kokol dan berjaya mendarat dengan selamat. Namun sebaik sahaja penumpang diturunkan, mangsa yang tidak sempat menanggalkan tali payung telah ditiup angin kuat menyebabkan mangsa terbang dan terhempas di cerun konkrit tersebut. Mayat mangsa kemudian dibawa ke Jabatan Perubatan Forensik Hospital Queen Elizabeth bagi tujuan bedah siasat dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Pada 23 April 2022, seorang lelaki maut selepas payung terjun dikendalikannya hilang kawalan dan merempuh sebatang pokok. Muhammad Farhad Khalid berusia 44 tahun maut selepas mengalami kecederaan ketika melakukan aktiviti luncur udara di Bukit Batu Pahat, Kuala Kubu Baru. Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut pada 4.56 petang dan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kubu Baru bergegas ke lokasi. Bomba mengambil masa selama 2 jam untuk menurunkan mangsa dari Subang Jaya itu berikutan ketinggian dan lokasi pokok berkenaan. Beberapa orang asli yang berada di lokasi kejadian terlebih dahulu memanjat pokok berkenaan dan mengikat mangsa menggunakan tali payung terjun bagi mengelak lelaki itu terjatuh. Bagaimanapun, Muhammad Farhad disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh pasukan perubatan. Siasatan awal polis mendapati mangsa membuat terjunan 2 kali pada hari sama dan siasatan lanjut mendapati kejadian itu tiada unsur jenayah. Polis juga telah membuka 1 kertas siasatan yang diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor berkata insiden itu berlaku dipercayai berpunca daripada masalah teknikal yang belum dapat dikenal pasti sehingga mengakibatkan mangsa tersangkut di atas pokok pada ketinggian 12.19 meter. Pada 26 Mac 2022, seorang peserta latihan payung terjun di menara kedua tertinggi negara Kuantan 188 cedera selepas terlanggar pokok ketika cuba melakukan pendaratan. Ketua Polis Daerah Kuantan berkata lelaki berusia 50 tahun itu cedera pada kepala selepas terjunannya tersasar dari kawasan pendaratan dalam kejadian kira-kira jam 11.15 pagi itu. Mangsa mengalami cedera ringan di kepala dan dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk rawatan lanjut. Sementara itu, penolong pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang berkata pasukan khas Jentera Perkhidmatan Perubatan Kecemasan EMRS memberikan bantuan kecemasan kepada mangsa sebelum menghantarnya ke hospital.
Pada 9 Januari 2022, seorang peluncur paragliding cedera akibat terjatuh berikutan angin kuat dalam kejadian di Masjid Kampung Padang Kulim, Kuala Ketil. Mangsa lelaki berusia 34 tahun dari Banting, Selangor dikatakan memulakan aktiviti sukan lasak tersebut pada jam 12 tengah hari di kawasan Pengkalan Hulu, Perak. Ketua Polis Daerah Baling berkata kejadian berlaku kira-kira jam 1.30 tengah hari ketika mangsa berada di ruang udara secara tiba-tiba gagal mengawal luncur layar menyebabkan mangsa dibawa angin. Keadaan itu menyebabkan mangsa terjatuh dalam perkarangan masjid. Anggota bertugas di kaunter aduan Balai Polis Kuala Ketil menerima panggilan pada jam 1.30 tengah hari dari orang awam memaklumkan ada mangsa jatuh menggunakan paraglider di perkarangan Masjid Kampung Padang Kulim, Kuala Ketil. Anggota kaunter aduan menghubungi klinik kesihatan Kuala Ketil untuk mendapatkan ambulans. Pada jam 1.55 petang, mangsa dibawa ke Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani, Kedah untuk mendapatkan rawatan lanjut. Mangsa cedera pada bahagian tulang namun keadaannya dilaporkan stabil. Kemalangan melibatkan aktiviti payung terjun sama akibatnya seperti kemalangan jalan raya walaupun berlaku tidak sekerap seperti kemalangan di jalan raya. Kemalangan payung terjun adalah sangat jarang berlaku dan kebanyakannya berkaitan dengan pendaratan dan prosedur yang salah. Dalam kes ini, punca kematian biasanya mudah dikenal pasti tetapi punca kejadian yang membawa kepada kematian biasanya merupakan perkara untuk disiasat. Aktiviti ini menjadi kegemaran sesetengah individu yang sukakan aktiviti lasak dan ianya tidak salah asalkan ia dilakukan dengan penerjun terlatih untuk mengelak sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Tidak ada perkara seperti lompat payung terjun yang benar-benar selamat. Risiko mungkin agak rendah untuk beberapa jenis lompatan tetapi sentiasa ada risiko. Seperti mana-mana sukan aksi, sukan payung terjun tidak boleh sepenuhnya bebas risiko. Oleh itu, semua mereka yang memilih untuk menyertai sukan ini secara sukarela menerima unsur risiko. Sekian.